Okay, so hi guys, Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ni pun ada update yang nak bagi tahu korang, iaitu kalau korang tahu pasal kes Teng Monida ni, polis dijalankan siasatan dekat 5 orang yang tertuduh. Okay, jadi 5 orang ni, diorang ni dijalankan dengan ujian narkotik, iaitu ujian test air kencing, iaitu air kencing ni lah untuk dadah lah kan. So 5 orang ni pun dites lah. Sebab apa dites untuk ambil ujian narkotik adalah, kalau korang tahu sebelum ni ada salah seorang dekat atas sebut tu, individu tu kita tak tahu nama dia siapa, dirahsiakan. Dia kata salah seorang lelaki yang ada dekat atas sebut tu suka bagi macam benda dadah tu dekat perempuan-perempuan supaya perempuan tu hayal lah apalah kan. Jadi sebab tu boleh jalankan ujian narkotik dekat diorang 5 orang. Jadi antara 5-5 tu, 3 orang adalah disahkan negatif. Lagi 2 orang, diorang cuba mengelak supaya macam takut-takut, tak tahulah sebab apa kan. Tapi macam diorang tak nak macam lambat-lambatkan ujian tu lah. Okay, jadi sebelum dibuat ujian, okay, salah seorang daripada 2 yang pada kata belum buat lagi tu, dia dah mengaku. Okay, dia mengaku yang memang dia ambil dadah. Tapi masalah kat sini dia ambil dadah adalah sebab tekanan daripada Teng Mo. Kiranya sejak kematian Teng Mo, dia sangat-sangat pressure, sangat-sangat depressed. Sebab tu dia ambil dadah tu lah. Info lain adalah, kalau korang tahu, ibu Teng Mo ni dia tak puas hati. Okay, Panida ni dia tak puas hati dengan ujian yang dilakukan oleh anak dia, mayat anak dia, iaitu masa postmortem mula-mula dulu. Okay, jadi dia cakap macam ni, dia kata dia tak puas hati, dia nak buat lagi yang kali kedua dekat Teng Mo ni. Jadi pada 11 hingga 13 Mac, dia akan buat lagi sekali postmortem selama 2 jam. Okay, sekarang info terbaru Putri nak bagi tahu korang, iaitu ibu Teng Mo ni dia ada peguam. Dan peguam dia ni sampai sekarang pihak wartawan tak dapat nak hubungi. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia adalah individu yang tidak bertauliah, ya, peguam yang tidak bertauliah. Even firma daripada syarikat tu pun cakap yang macam dia tak ada apa-apa bagi lesen perkhidmatan ke apa ke, langsung tak adalah bagi dekat individu ni. Jadi sampai sekarang polis sampai sekarang masih cari tapi tak dapat lagi. Individu tu pun dia ada sejarah lama dia, iaitu beberapa orang yang adalah datang untuk tuntut ganti rugi daripada syarikat tersebut. Korang, ini info yang penting juga korang kena tahu, iaitu Robert, iaitu dia adalah pemandu bot yang masa kejadian Teng Mo tu kan. Okay, ramai sangat yang macam curiga dengan tindak tanduk yang dilakukan oleh Robert ni. Sebab apa nampak mencurigakan adalah di mana dialah yang paling lambat sekali untuk buat ujian soal siasat tu. Dan lagi satu, masa lakonan semula yang Teng Mo tu kan, pihak polis buat siasatan, dia tak ada masa kejadian tu. Dia tak ada masa polis tengah buat lakonan siasat tu. Sebab katanya dia ada masalah hypertension, iaitu darah tinggi pula tiba-tiba. Jadi dia tak boleh nak datang lah. Tak cukup dengan tu, okay? Tak cukup dengan tu, Robert ni pula kata dia elak tak nak buat ujian DNA sebab katanya dia tengah buat apa? Rawatan tanam rambut. So sebab tu dia macam mengelak lah, tak nak buat ujian test ni. Lah korang tahu tak Robert ni apa? Akhirnya dia mengaku, okay, dengan kesalahan dia. Sebenarnya Robert ni dia bukannya tak mahir nak bawa bot tu, tapi dia memang tak tahu pun nak bawa bot tu macam mana, ya. Dia tak ada lesen pun. Masa kejadian yang ada Teng Mo tu, dia bawa lah secara suka-suka. Dan akhirnya masa dia bawa suka-suka tu, dia boleh tertekan dalam kelajuan yang memang sangat laju lah, yang membuatkan si Teng Mo ni tergelincir dan jatuh. Tapi masalahnya sekarang, polis ni tak dapat nak pastikan lah luka yang Teng Mo hadapi tu adalah sebelum dia jatuh tergelincir ataupun selepas jatuh tergelincir. Yang kalau korang tahu apa ni, kaki dia macam garis tu kan, segala isi dia macam tu. So kita tak tahu lagi, polis tak dapat nak bagi tahu. Okay, jadi apa yang boleh nak kata, kemungkinan kes ni akan tutup pada minggu ni. Okay, dan pada hari Jumaat nanti Putri nak react dengan korang satu video ni, di mana nanti hari Jumaat, okay, baru kita tahu keputusan umum, sama ada hukuman diorang ni ke, ataupun siapa yang salah ke, ataupun diorang nak claim yang sebenarnya pasal Teng Mo ni adalah mati mengejut. Okay, mati adalah sebagai kemalangan. Jadi Putri nak korang dengar daripada akak ni sendiri cakap. Okay, jom. Jumaat ni kita akan tunggu putusan. Tapi memang dah half-half dah. Tak ada bau pun punya keadilan. Tak ada bau pun. Tadi cara dia cakap pun dah dengar lah. Tak ada keadilan. Kamu nak dengar sekali lagi? Dengar sekali lagi.
จากด้านซ้ายของเรือ ด้านซ้ายของ พนัก เรื งาน อ สอบสวนจะมีการสรุปสำนวนและมีการแถลงปิดคดีในวันศุกร์นี้ค่ะ Sini pun dah boleh kan. Dia kata tengok jatuh belah kiri. Tapi dalam video jatuh belah kanan. So kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Apa polis sebenar ni? Tahu lah. Ha. Pening. Keterangan dia kata jatuh sebelah kiri. Tapi video jatuh sebelah kanan. Lepas tu video satu lagi Darah jatuh ke belakang. Darah belah, sebab apa? Sebab darah belah kiri. Padahal dia mungkin dia pukul belah kiri, dia campak belah kanan. Tak ada harapan sebab polis sendiri cakap akan tutup kes hari Jumaat ni, akan bagi keterangan hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni. Ketik mengaku tak? Ketik dah mengaku semalam. Ketik dah mengaku semalam tapi dia tak cakap mengaku, cuma Ketik dah bagi statement. Lepas tu hari ni polis cakap 71 orang yang ambil keterangan. 71 orang ambil keterangan sama dengan suspek apa semua. Dia dah nafi apa? Kata nafi tu masuk apa nafi? Nafi tu tak mengaku. Dia dah kata polis tu dah buat apa, dia dah make statement apa semua. Dia kata kini kemalangan, mati mengejut lah. Cuma kemalangan menyebabkan buat pengakuan lah. Lepas tu polis pun dah ambil statement 71 orang semua sekali dengan saksi dan suspek apa semua. Tengok sama ke tak, bagi pengakuan yang sama ke tak. So dia orang kata sama. So maknanya kini kes mati kemalangan. So 2 orang suspek akan kena hukuman menyebabkan kematian. Kecuaian menyebab kematian. Tu je lah. Ketik hukum depa hanya kecuaian. Kecuaian. Sebenarnya kalau hukuman dia penjara dalam 20 tahun. Tapi kalaulah ibu kepada mangsa tak nak panjangkan cerita dan tak nak ambil pergi, hukuman akan jadi ringan. Sebab apa? Sebab suspek dah bagi bukan dana. Bukan. Dia dah bagi duit papasan. Dia kata suspek tu dah bagi duit papasan, so hukuman akan jadi ringan atas keputusan mahkamah. Contoh kalau mahkamah kata penjara 1 tahun ke 6 bulan ke, saman daripada 10,000, 20,000, akan jadi kurang punya hukuman. Tak senang je. Siapa ingat yang kita kereta Myvi langgar, orang potong rumput, 8 orang meninggal tu. Yang kat Thailand tu. Siapa ingat cerita tu? Saya kena Reha. So dia risau sama tadi lah. yang royang. Hari tu kena Saya kira tu tutup tanpa keadilan je. Mungkin kini akan tutup tanpa keadilan. Akan tutup tanpa keadilan. Sebab dia dah tadi awal-awal polis tu dah cakap dah, kata Kia kata dah tutup kes sebab suspek dah mengaku. Ada 2 orang suspek. Yang ni pula Cuma ni Cik nak settle tapi tak pergi. Biasalah dia, sebab dia orang ni tak nak bagi lawyer Tam tu masuk capur. So dia orang cakap dia orang dah ada lawyer. Sebab dia orang dah tulis kertas satu tu. Dia orang tulis kertas kat satu tu kata mak harap sangat tak nak bagi lawyer Tam ni masuk capur. Sebab mak dah percaya pada lawyer yang mak yakin kata lawyer mak tu boleh buat kerja dengan bagus. Dan mak yakin polis tu adil. Dia kata mak percaya polis tu buat kerja dengan adil. So dia tak nak lawyer Tam masuk capur anak dia. Sebab mak tak upah pun lawyer Tam. Dia tu ramai orang boikot mak dia sekarang ni. Sebab dia kata apa? Kata sekarang ni korang duk sibuk fikir pasal orang yang dah mati. Cuba fikir orang yang hidup ni macam mak ni. Boleh dia cakap macam tu. Korang duk sibuk fikir pasal temo. Cuba fikir pasal mak adik. Apa mak nak berlaku, apa jadi dengan mak ada nak makan ke apa. Dia fikir pasal dia. Lepas tu orang boikot lah kat dia. Kata mak fikir pasal mak tak fikir pasal keadilan untuk anak mak tu. Korang dah dengar keputusan akan dibuat pada hari Jumaat ni. Okay, so kita akan tahulah keputusan sama ada betul ke macam ni ataupun dia nak claim sebab kecuaian ke accident. Tak tahulah. Tapi itulah macam kita kecewa lah kan. Macam-macam bukti lah netizen ni cari. Beria-ria kita. Okay, nak tahu pasal kes sebab kita nakkan keadilan lah. Tapi lah macam ni pula. So kita tunggu je lah apa yang akan jadi. Okay, apa lagi akan dikeluarkan statement umum. Okay, apa kesudahan kes Teng Mo ni. So
Macam korang tahu tadi, Putri cakap yang first adalah di mana diorang ni buat ujian. Lepas tu ada yang macam seorang tu mengaku yang kata dia ambil sebab depression. Okay, dia ambil dadah sebab depression. Lepas tu yang kedua, okay, Mak Tengmo tu dia punya peguam tu tak lesap ke mana, tak jumpa. Okay, di mana dia ni telah diklarifikasikan sebagai peguam yang tidak bertauliah. Okay, jadi bila macam itu memang wartawan semua cari lah. Biar polis akan carilah peguam tu kan. Tapi macam pelik tau. Sebab kalau korang tahu, benda ni macam terjadi secara sekejap. Mula-mula gatik lah, hantar video pergelutan lah, tiba-tiba robot lah pula. Macam tu. So Putri pun tak tahulah. Okay, kita tunggu je keputusan daripada Thailand tu sendiri. Okay, so korang, Putri minta maaf kalau ada kekurangan dekat dalam video ni. Korang komen kat bawah info-info yang Putri tak tahu tau. So korang sampai tu saja video untuk kali ni. Thank you so much sampai yang tengok sampai habis. Okay, bye. Assalamualaikum. Nanti Putri update lah lagi yang terbaru. Okay, bye.